Mic mana Syekh? Mic mana? Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taybatal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim abil qasim abil qasim سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين حسبي ربي جل ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله حق ما في قلبي على محمد لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي
صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dirahmati lagi kita kasihi Al-Fadilatul Syekh Ustaz Naim, berangkap orang kuat Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah, Darul Aman. Yang dirahmati lagi kita kasihi kepada seluruh kepimpinan Masjid Al-Bushra, atau lebih dikenali dengan Masjid Viral satu Malaysia, bahkan satu dunia, kerana internet tiada batasan. Sudah tentu bila mendengar saja jemputan ke Masjid Al-Bushra ini, dalam gambaran benak fikiran ana yang dhaif, ini peluang untuk bertemu dengan satu public figure yang hebat. Sekarang ini sedang viral dalam TikTok. Kemarin saja membuat suatu fenomena, yang ini 245,000 Ustaz. Aku tengok Ustaz. 245,000 Ustaz. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan itu dikira daripada niatnya. Jelas tuan-tuan dan puan. Saya tak tahu saya pernah main tak Masjid Bushra ni kata dulu, sebab saya lama tak main belah Kedah tuan-tuan. Rambut pun makin panjang pasal lama tak main. Jadi hampa jangan ketat sangat tengok rambut aku. Masya-Allah tabarakallah. Al-Fadilatul Syekh Ustaz Firdaus, nama beliau ini sedang meniti di bibir mereka-mereka yang diikat oleh Tuan Empunya Dunia di rumah Allah, bukan sahaja di bumi Kedah Darul Aman, bahkan di negeri-negeri aman yang lain. Kerana masjidnya aman, insya-Allah, maka amanlah semua kita.
Kalau di satu kecamatan, kabupaten itu tempat masjidnya sendiri tidak aman, bagaimana qaryah situ nak aman? Masya Allah, mabruk, tahniah ke atas seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Bushra kerana menjadi pemangkin suatu anjakan paradigma di dalam suatu sistem pemerintahan. Bunyi tinggi bunyi sistem pemerintahan. Sebab tinggi tuan-tuan dan puan, masjid ni, pentadbiran bab masjid ni paling tinggi. Dalil dia mana? Al-Islamu wala yu'la, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu agama yang paling tinggi. Maka pentadbiran yang mengurus tadbir rumah tuan mempunyai dunia ini juga makamnya bukan kaleng-kaleng, makam tinggi. Tahniah lagi sekali Ustaz Firdaus kerana menjadi pemangkin sebenarnya. Benar kata Al-Fadilatul Syekh Ustaz Firdaus, tujuan apa juga anjakan paradigma di rumah Allah dilakukan, tak kiralah di Masjid Al-Bushra atau di tempat lain, bukan sama sekali meninggalkan dan memperbelakangkan orang-orang lama yang memang pakar dalam mentadbir rumah Allah. Tidak, sama sekali tidak. Kalau tak ada orang lama, tak ada Ustaz Firdaus. Tapi orang lama lagu mana? Dia ada dua golongan. Orang panggil sekarang otai. Satu otai masih berbisa, satu otai masih berdosa. Yang duduk dalam masjid ni, otai masih berbisa, tuan-tuan. Tengok sendiri, tuan-tuan. Kita ada ramai malam ni, 1,000 orang, 3,000 orang, termasuk yang tak datang. Tu belum kira TikTok lagi, Ustaz. TikTok, Ustaz. Astagfirullah. Semuanya dikira sebab apa? Allah ikat kita. Bukan kata Ustaz Firdaus saja diikat di rumah Allah untuk diberi amanah. Kadang-kadang sampai keluar perkataan taklif. Beban Ustaz, pasal beban. Tapi kita buat juga. Kita buat pi. Pasal apa? Kalau kita tak buat, siapa nak buat? Allahu Akbar. Ana bercakap macam ni tuan-tuan perempuan, pasal apa? Semenjak saya tak main ke Kedah, saya jadi ketua imam sekarang ni di Surau Perdana, Damansara Perdana. Dan kita mentadbir rumah Allah. Sebab itu roh mengenal roh. Kita tahu apa yang dialami oleh Masjid Al-Bushra. Cuma kami mari ni, saya bawa sahabat saya. Ni sahabat saya tadi yang pasang babak. Ni bukan orang lain ni. Mungkin anda semua pernah dengar lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gunung Sahara, kan? Engkaulah sekuntum bunga sakura. Itu kumpulan rock mega di Malaysia. Semua kenal. Saya tahu ini otak-otak kenal. Tapi beliau ni adalah merupakan vokalis ketiga mengganti Rahmat Toha. Beliau bersama saya, tuan-tuan puan. Sebab apa? Beliau adalah sekarang menjawat jawatan pengurus Surau Perdana di Damansara Perdana, tempat anak bertugas. Tuan-tuan puan, pengurus ni duduk kat ofis saja. Tapi bila kita sembang pasal rumah Allah, pengurus kena turun padang. Pasal apa? Pasal kerja di rumah Allah tak sama kerja macam korporat. Tanya Ustaz Firdaus. Kalau kita buat sistem korporat, Ustaz, bolehlah tiru mana hak boleh. Tapi kalau kita tipikal ikut itu saja, tak hanya ambil pentadbiran tapi menolak pentauhidan, payah tuan-tuan. Sebab itu tauhid ni penting. Ustaz Firdaus hari-hari duduk apa? Janganlah simpan duduk kalut dengan banyaknya orang kita di dalam tabung masjid. Jangan simpanlah tuan-tuan. Boleh tak tu? Hashtag Ustaz, viral sekarang hashtag. Boleh tak tu? Tahu mana Ustaz? Tahu duk simpan duit ni. Dan ingat tuan-tuan, sembang macam tu pun masih ada masjid dan surau takut nak keluarkan duit. Walaupun ramai jemaah datang ke rumah Allah, dia mai dari dia elok, dia bangkit terus dapat 3 line.
Terus jadi ahli tahajud, tuan-tuan. Tapi bukan pasal solat tahajud, pasal kapet tak pernah duk tukar. Faham maksud ana? Allahu Akbar, tuan-tuan. Tapi apa yang Ustaz Firdaus dapat dan orang-orang yang melakukan ajakan paradigma? Kecaman. Lain macam bunyi dia. Segala kecaman. Apa yang tak dapat? Tapi disebabkan Ustaz Firdaus dan seluruh Ustaz Naim, ahli jawatan kuasa, pengurusi, nazir, Tok Noja, semua ini termasuk siap. Siap, jangan main-main tuan-tuan buat. Tak ada siap tuan-tuan. Lagi sekali 3 line kita semayang. Betul. Tak habis kapek kita ni. Belum cerita tek cicak, belum cerita lagi ni penyelenggaraan aircon dengan lampu semua dekat luar. Kalau bila kucing, sama Ustaz, surau kami ada berbelih ada kucing. Tapi kami surau lah Ustaz. Tak banding lah dengan Masjid Bushra. Cuma kecil cara kecil. Kita buat cara kecil. Tapi kaedah penyelenggaraan sama ya. Sama tapi tak serupa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi itu sebagai mukadimah. Belum start lagi tuan-tuan. Saya nak habaq tuan-tuan. Pertama sekali saya nak ucap syukur kehadrat Tuan punya dunia kerana dapat mempertemukan anak yang dhaif, kaki yang penuh dosa ini, bawa masuk rumah Allah. Di rumah Allah yang namanya Masjid Al-Bushra. Masya-Allah tabarakallah. Yang kedua, saya ucap terima kasih tahniah kepada panitia program kerana sudi memanggil anak yang dhaif lagi hina ini. Tuan-tuan, kita terus berjalan menuju ke maudhu' dan tajuk kita. Tajuk kita, adakah masjid di hatimu? Bunyi macam Korea punya tajuk lah. Tahu drama Korea. Adakah masjid di hatimu? Adakah cinta di hatimu? Alamak. Adakah masjid di hatimu? Tuan-tuan, kalau nak sembang pasal ada masjid di hatimu ni, kalau tanya anak-anak tahfiz ni, mereka dipakaikan jubah, dipakaikan serban, mereka mai ikut tok guru mereka, mereka mai. Mau tak mau, masjid ada kat hati mereka. Ni, kita ni. Yang gigi dah gugok, mata pun dah kabok, pipi pun dah kendong, uban pun dah berterabak, makan pun bubuk, jalan pun kadang jatuh tersungkuk, yang menunggu lubang kubur. Adakah masjid di hati kamu? Tapi saya tak heran, duk belah utara ni saya tahu ni bumi ulama, Gunung Jerai dekat. Bumi ulama. Lagi kita tengok masjid besar, lagi ramai orang. Pasal apa? Mereka-mereka yang otai ni dulu dididik dengan agama di pondok-pondok. Sembanglah bab Kedah ni, pondok-pondok ni, dia parit panjang, start dekat semualah. Kita pilih dulu. Rata di pondok Lanai semua. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Berbahagialah orang-orang yang menyuburkan ilmu ni. Kesannya rumah Allah. Tuan-tuan, kalau kita nak makan, ada rasa. Kalau kita nak minum, ada rasa. Kalau kita nak tidur, ada rasa. Kalau kita nak berjalan, ada rasa. Kalau kita nak tengok bola pun, ada rasa. Jadi kalau bab iman ni tuan-tuan dan puan, sepatut-patutnya juga ada rasa. Tapi berapa ramai yang rasa iman dia waktu dia bersolat? Saya merenung diri saya ni. Bukan sembang bikin bimbang, bukan sembang kari, tak. Sembang berapa lama kita ruka'an sujud dan menyembah Allah, tapi rasa tak sampai-sampai. Apatah lagi di luar daripada solat, tuan-tuan, bagaimana kita nak rasa iman kita ni? Tuan-tuan, sebab itu mesti ada sebab perkara-perkara yang nak melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana rasa iman? Rasanya manis. Semua nak rasa manis. Maksudnya, bila kita beribadah, kita rasa tawak, kita rasa tak lazat, kita rasa tak seronok, kita rasa tak nak buat lagi dah. Maknanya ada masalah dengan keimanan kita. Tapi, kalau dia start rasa manis, kalau dia dah start rasa ibadah nak pulun lagi, pulun lagi. Dia mula rasa lazaria. Dia mula rasa seronok. Masya Allah, tabarakallah. Kamu berbisik-bisik di bumi tapi tembus ke langit.
Yang paling agung dari langit turun ke bumi adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling agung dari bumi naik ke langit adalah al-ikhlas. Subhanallah. Para hadirin ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Justru itu, walaupun kita dah lama beragama Islam, tapi mungkin kita masih tak merasai kenikmatan kemanisan iman. Sebab itu kalau buat ibadah, maka kita dalam keadaan malas ataupun asal buat saja. Tak ada perasaan atau nak tambah perbaiki amalan kita. Saya mengingat diri saya. Cukuplah sekadar 5 waktu pun. Itu pun 5 waktu pun nasib baik. Ni kita dalam zon Isra' wal Mi'raj. Ada yang sembang kedai kopi, ada yang sembang kedai kopi. Sebab dia tahu cerita Nabi turun naik tuan-tuan dan puan. Bertemu dengan Allah. Nabi Musa kata, mintalah kurang bab solat ni. Turun naik dari 50 jadi 5. Sembang kedai kopi tuan-tuan. Silap Muhammad malam tu dia kata. Pasal apa silap? Patut dia naik sekali lagi. Tak ada solat langsung. Ni kepala otak kita. Para hadirin ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu, bagaimana dalam 5 itu sendiri pun kita susah, kita payah. So, tidak ada perasaan untuk menambah atau memperbaiki amalan. Bagaimana nak mendapat kemanisan iman? Sebelum cerita bab masjid ni tuan-tuan, Nabi menyebut dalam satu hadis yang sahih, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Muslim. Akan merasakan kelazatan iman orang yang redha menjadikan Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya serta Muhammad sebagai Rasulnya. Itu satu. Kalau dah semua redha bab ni, insya-Allah Allah turunkan kemanisan iman. Baik. Hadis Nabi duk habaq mai tadi kata ada 3 syarat kalau nak dapat kemanisan iman. Yang pertama, redha Allah sebagai Tuhan kita. Tengok, Allah, kita nak letakkan kita redha Allah sebagai Tuhan kita ni. Maksudnya kita redha pada ketentuan yang Allah telah bagi kepada kita. Allah bagi nikmat, kita kata alhamdulillah. Allah bagi musibah, kita kata alhamdulillah. Pada masa tu barulah kita rasa kemanisan iman. Tapi hari ni bila Allah bagi nikmat, kita rasa alhamdulillah. Bila Allah bagi musibah, maka kita akan memfitnah Tuhan. Maka tidak ada kemanisan iman. Tuan-tuan, semua orang dalam kamus kehidupan, perjalanan hidup seharian kita ini, ada waktu-waktu sedih, waktu-waktu yang tak macam orang lain nak gembira, tak macam orang lain boleh bersantai-santai. Masing-masing Allah uji kita, tuan-tuan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati dan hidup itu ke atas kalian adalah sebagai ujian ke atas kalian. Aku nak tengok siapa yang lagi baik amalan dia. Bukan banyak amal, baik amalan dia. Lagi makam tinggi, lagi Allah uji cara tinggi. Lagi makam tinggi, lagi Allah uji cara tinggi. Diuji, segala-gala kita teruji. Dan bukan kita seorang kena uji, semua orang kena uji. Tapi beza orang yang Allah uji nak menaikkan keimanan dia. Allah bagi nikmat, dia syukur alhamdulillah. Allah bagi musibah, dia kata alhamdulillah. Masa tu baru kita rasa kenikmatan atau kemanisan iman. Bila kita dapat nikmat, Islam suruh jangan melompat-lompat. Bila kita dapat musibah pun, Islam suruh jangan mengamuk, jangan berletiak, jangan merungut keresahan. Itu bukti iman kita cacat. Tapi nak buat boleh ke Ustaz? Saya pun mujahadah diri saya, tuan-tuan. Bukan senang. Tengok sendirilah, bila hujung bulan baru semua muka ceria. Pasal pergi ATM masing-masing senyum, jalan lain macam bro. Tapi kalau awal bulan, tengah bulan, tengok cara nak sembang sangat pun tak. Pasal serba-serbi kekurangan lagi. Tanggungjawab banyak. Tuan-tuan, apabila Allah uji kita, kita bersabar, kita syukur. Bila Allah bagi kelebihan pada kita, kita bersabar, kita bersyukur, baru dapat rasa nikmat iman. Tuan-tuan, sebab orang yang perangai macam ni, dia tidak akan rasa kemanisan iman. Satu ketika
ada satu hamba Allah sedang tawaf di Baitullahil Haram. Apabila sahabat ni, seorang insan ni, seorang muslim ni sedang tawaf di Baitullahil Haram, tiba-tiba dia melafazkan satu doa macam kalam munajat sambil dia tawaf, sambil dia habaq. Dia kata apa? Ya Allah, redalah kepadaku ya Allah. Ya Allah, redalah kepadaku ya Allah. Ya Allah, redalah kepadaku ya Allah, sambil dia tawaf. Dalam waktu yang sama, sewaktu tawaf itu, bersamanya ketika itu ialah Al-Imamul Kabir Al-Syekh Imamul Syafi'i Muhammad bin Idris rahimallahu ta'ala. Imam Syafi'i tengah duduk sama tawaf. Dia dengar sahabat tadi bunyi, Ya Allah, redalah padaku ya Allah. Ya Allah, redalah padaku ya Allah. Imam Syafi'i dengar. Bila Imam Syafi'i dengar, terus Imam Syafi'i pergi kepada sahabat tadi dan menanyakan hal tersebut. Sahabat, kamu minta, aku dengar tadi kamu minta Allah redha pada kamu. Maka lelaki tadi pun terkejut, tuan-tuan. Dia tanya balik, dia kata, kenapa salah ke aku minta Allah redha pada aku? Lu siapa? Alamak, bahasa orang sekarang, lu siapa? Tapi takkan masa tu macam tu kan. Dia kata, hang siapa? Bahasa Kedah, hang siapa? Dia tanya lagi, siapakah kamu? Maka Imam Syafi'i pun menjawab, akulah Muhammad bin Idris. Bila dengar nama Muhammad bin Idris, orang itu tahu yang menegurnya itu adalah seorang ulama besar. Apa yang berlaku? Maka ketika itu Imam Syafi'i menyatakan bahawa macam mana aku nak dapat redha Allah tadi. Sahabat tadi terus kalih soalan tu balik kepada Imam Syafi'i. Ni ulama ni. Ulama tegur, kemudian dia minta pendapat ulama tadi. Macam mana, wahai Imam, aku nak dapat redha Allah sebagaimana aku berdoa tadi? Ni peluang. Jumpa ulama, tanya. Bukan jumpa ulama, pergi tengok mana kurang dia. Lah ni orang cari ulama, dia tengok mana kurang dia. Lepas tu viral dalam TikTok. Maka ulama-ulama sekarang satu ketika nanti ulama-ulama dah tak nak pakai pakaian ulama. Betul tak? Bukan pakaian tu ambil kira, tapi cara orang lah ni nampak gayanya macam tak payah langsung syiar sunnah-sunnah ni, tak payah pakai pakaian ni, tak payah. Yang penting hati, betul. Kita tak kata tak betul, memang mesti pokok dia, dasar dia mesti hati. Sebab benda yang ma'nawiyah, spiritual, itu penting. Tapi disebabkan orang hari ini terlalu mudah-mudah dengan para alim ulama, mereka boleh kata apa saja pada ulama, sampai ulama pun macam mana ni? Ulama terpaksa minta maaf kepada para artis dalam tanah air kita. Guys, come on guys. Saya duduk dua alam, tuan-tuan. Dunia tu pun aku duduk juga. Dunia ni saya duduk, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan perempuan, kalau ulama ni tak ada suluh lampu mentol kereta kepada pemimpin-pemimpin negara dan kita semua, apa jadi pada negara kita? Apa jadi pada artis dalam negara kita? Kalau tak ada lagi ulama-ulama menyebut kalimah-kalimatun thayyibah, mengingatkan kita. Alhamdulillah, berapa ramai artis hijrah lah ni dah. Alhamdulillah, syukur. Ramai nak cerita apa, bukan cerita pasal tajuk lain. Tapi saya nak bagi tahu, Imam Syafi'i ditanya balik, macam mana aku nak dapat redha Allah sebagaimana aku berdoa tadi? Imam Syafi'i jawab, kata apa? Kamu akan dapat redha Allah bila kamu redha kepada Allah ketika kamu mendapat nikmat dan juga musibah. Dua-dua sama sahaja keadaannya bagi kamu. Kalau itu dapat ditunaikan, kata Imam Syafi'i, maka kamu akan dapat pangkat betul-betul orang yang redha kepada Tuhannya. Begitulah kita, tuan-tuan. Ada duit, kita rasa sonok. Bila duit kita hilang, kita rasa tak apa nak sonok. Dalam semua keadaan kita kena redha. Cuaca sejuk, Alhamdulillah. Cuaca panas, Alhamdulillah. Boleh bekerja, Alhamdulillah. Tak boleh bekerja, Alhamdulillah. Boleh keluar rumah, Alhamdulillah. Tak boleh keluar rumah, Alhamdulillah. Anak boleh sekolah, Alhamdulillah. Anak tak boleh sekolah, Alhamdulillah. Anak duduk rumah, Alhamdulillah. Anak tak balik sebulan, Alhamdulillah. Semuanya Alhamdulillah, tuan-tuan. Nak cari mana orang lagu ni?
Pasal apa? Pasal penggantungan dia kepada Allah macam Masjid Al-Bushra. Pergantungannya kepada Allah dulu. Selesai dengan Allah, insya-Allah selesai dengan makhluk. Para hadirin, datanglah apa-apa masalah dalam hidup kita, yang penting kita masih boleh beribadat kepada Allah. Sebenarnya apa juga masalah, ujian datang daripada Allah. Allah yang datangkan ujian. Tuhan memanggil, ku tidak menyahutnya. Tuhan memanggil, ku jemu mendengarnya. Tuhan memanggil aku, ku sahut sekali segala. Itulah diri aku, belum jinak dengan Tuhan. Kita belum jinak dengan Tuhan. Allah tengok kita senang, tengok ibadah kita waktu senang. Allah bagi kita susah, tengok ibadah kita waktu susah. Masih sama ataupun berubah. Jadi itu sebelum kita berdoa dapat redha Allah, pastikan kita redha dengan Allah. Kemudian barulah Allah redha dengan kita. Redha Islam sebagai agama yang kedua. Maksudnya apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala berat ringan amalkan tanpa membeza-bezakan. Tuan-tuan perempuan, ada orang dia boleh bangun tahajud, ada orang pakat terkejut, ada orang dia boleh buat sunat witir, ada orang dia tak nak buat solat witir. Yang penting masing-masing faham mana yang wajib, mana yang sunat. Jangan beza-bezakan. Hang boleh buat, hang jalan. Jangan pula paksa orang buat benda-benda yang sunat ni, jangan paksa. Yang wajib-wajib itu kena laksana, itu wajib. Tapi yang sunat-sunat ni jangan pula sampai kita bergaduh. Mutakhir ni banyak kita bergaduh di media sosial pasal benda sunat-sunat saja. Bukan benda wajib, benda pokok tak. Benda sunat-sunat ni sampai berpuak-puak kita, tuan-tuan puan-puan. Allahu akbar. Wala auzubillah min zalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada diperintahkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar. Allah Taala kata apa, tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Tuan-tuan, Allah bagi nama letak batu. Batu ke, kayu ke, benda batu dalam hati. Orang macam ni bubuhlah peringatan macam mana pun, dia tetap cari masalah dengan orang-orang agama. Dia cari masalah. Ni apa nak viral-viral apa semua, masjid ni kita ada cukup lah. Dah boleh semayang abah semua sudah cukup lah. Nak tambah apa lagi semua. Orang bukan ramai. Dia mai lah. Dia mai talbisul iblis tu, dia mai. Kata-kata yang negatif. Ni aircon dah cukup. Kipas ni, helikopter tak payah pusing lah. Kipas aircon dah ada. Dia akan cari. Ustaz ceramah tuan-tuan 8.40 mesti. Ustaz jemputan. Lekas tak jemputan 8.40 syak kena berhenti. Aku nak sembahyang isyak. Aku pernah kena. Satu khabar. Ni dia orang lani, tuan-tuan. Panggil ceramah, tiba-tiba 8.40 dia nak sembahyang. Ustaz, 8.40 nak sembahyang. Lagu itu pun ada. Tapi kita ni takkanlah kita nak kedegak pula orang kata kan. Ikutlah. Dia masuk kekuasaan orang. Jangan lawan ayah negara kan. Begitu cerita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan,
apakah maksud lapang hati untuk Islam? Maknanya kita seronok, kita rindu nak amalkan. Rindu. Dah meninggal pun penyanyi tu. Kita rindu kepada penyanyi Alung Spoon yang telah mendahului kita. Tapi Alung Spoon telah masuk ke alam fasa, iaitu alam barzakh, yang beliau hanya ada satu fasa lagi nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil mahsyar. Kita belum, kita masih di fasa yang ketiga. Fasa alam dunia. Belum lagi di alam barzakh, belum. Tuan-tuan, rasa mudah nak solat 5 waktu. Nak solat awal waktu mudah, nak pergi masjid mudah. Tak kira lah pakai gerek ke, motor ke, Merc ke, BM ke. Bukan soal kenderaan dah tuan-tuan perempuan. Tapi soal dia apa? Soal hati dia. Berebut, rasa meruyut-ruyut nak pergi ni. Orang macam ni tuan-tuan perempuan, dia redha kepada Islam. Nak zikir petang pagi mudah, nak baca Al-Quran 2-3 jam pun mudah, nak sedekah pun mudah, semuanya mudah, tak ada masalah. Barulah tuan-tuan perempuan rasa manisnya iman, dan banyak mulut kata aku redha Islam sebagai agama, tetapi perlakuan kadang-kadang saya merenung diri saya dan keluarga saya, masih ada yang belum solat terang-terangan, masih ada yang buka aurat terang-terangan. Bahkan kita azan. Oh jalan. Macam ni bersuara terus. Bahkan sekarang ada satu podcast, tuan-tuan, ada satu podcast, ada 2 hamba Allah. Mereka ni mengkaji bagaimana cerita zaman-zaman Firaun, zaman-zaman dulu, Abraham, Moses semua. Kaji macam mana orang dulu dengan bab aurah wanita ni. Dan viral baru-baru ni, 2 insan hamba Allah ni buat podcast. Mereka sembang, tajuk dia letak dekat TikTok tu apa? Dia letak tajuk sempoi. Tajuk apa? Tajuk dia, hijab bukanlah suatu kewajipan, tapi suatu pilihan. Zaman kita dulu, zaman saya dulu main Kedah 20 tahun dulu, kalau ada orang sembang lagu ni tuan-tuan, semua orang bangkit. Semua orang bangkit. Lah ni clear cut, macam-macam yang orang goncang agama kita, institusi agama kita. Senyap. Aurat dikatakan bahawa itu pilihan, bukan lagi kewajipan. Nak letak mana surah An-Nur, nak letak mana surah Al-Ahzab, nak letak mana yang kata zaman Nabi, bila perempuan-perempuan muslimah zaman itu mendengar perintah, hendaklah kamu melabuhkan tudung kamu di bawah dada kamu. Begitu sekali umat muslimah di Madinatul Munawwarah, Yathrib ketika Madinah ketika itu, ambil mana-mana kain-kain atau dekat dinding-dinding, tutup dada mereka. Hari ini ada orang nak suruh aurat adalah bukan kewajipan bagi wanita, tapi pilihan dia. Dia nak tutup-tutup, tak tutup, tak apa. Pasal apa? Sampai kita tak tahu ending dia masing-masing macam mana. Betul lah kalau pakai hujah tu. Saya pun tak tahu tempat saya di mana. Tapi kita hari-hari doa ni, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina ya Rabbi bisu'il khatimah. Bisu'il khatimah. Na'udzubillah min zalik. Kita doa. Kita tak nak ambil kerja Tuhan, tuan-tuan perempuan, dalam bab syurga neraka. Tapi panduannya Nabi Muhammad SAW dah sebut dalam Quran. Jangan ditentang itu. Tuan-tuan, ada yang dah tutup aurat pula, mereka tambah pula. Alah ustaz, mereka ada tutup aurat je, tapi duk mengumpat boleh tahan. Tak selesai kita tuan-tuan. Yang dah okey jadi tak okey pula. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita belum redha Islam sebagai agama kita. Banyak sangat perbincangan kita, tapi perbuatan kita tak ada. Saya merenung diri saya tuan-tuan. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah bernyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Seluruhnya tuan-tuan perempuan, bukan separuh-separuh.
Jangan pilih-pilih amalan, amalkan semua. Minta kekuatan dari Allah. Kita sendiri tak mampu, tuan-tuan. Nak solat, nak hebat solat, nak baca Quran, nak bangun tahajud, semua nak tutup aurat, nak berhenti dedah, nak berhenti dadah, nak berhenti night cap, gini tak ungli kenal lada, Heineken, Tiger, Carlsberg ni semua. Judi-judi ni semua. Kita tak mampu, tuan-tuan. Sebab kita ni memang dikirim, dibekal dengan nafsu. Nak iman pula tipih, besar kulit bawang. Jadi tuan-tuan perempuan, minta pertolongan pada Allah. Jangan sombong, minta pada Allah. InsyaAllah Allah tolong kita. Intan surullah yansurkum. Ya? Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu balik. Dah banyak bukti dah, tuan-tuan. Tak percaya, tanya Ustaz Firdaus. InsyaAllah. Tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi redha Nabi pula sebagai Rasul, maka cara-cara Nabi berdakwah, cara-cara Nabi berjalan, akhlak Nabi, apa yang Nabi disebut sebagai ittiba'us sunnah, maka kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan taat. Tapi kita hari ini kita redha pada Nabi, tapi sunnah Nabi kita tak mau ikut dah. Tuan-tuan, sunnah orang ramai juga yang kita ikut. Sunnah Nabi kita tak ikut, sunnah orang ramai. Faham maksud saya, insya-Allah. Macam mana kita nak dapat kemanisan itu? Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nak dapat syarat keimanan tadi, syarat dia ialah mesti juga redha pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai ikutan, dan bangunlah bari peringatan. Dan kita nak bagi tahu, satu hari seorang sahabat bernama Hanzalah radhiyallahu anhu menangis teresak-esak sambil dia menyebut, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Seorang sahabat Nabi nama Hanzalah, dia meraung, dia memekik-mekik out of the blue. Orang putih kata Hanzalah sudah munafik, Hanzalah sudah munafik. Sayyidina Abu Bakar duk mai, dia tengok dengar keluhan dan tangisan si Hanzalah, lalu dia bertanya Hanzalah, mengapa hang duk kata lagu tu? Hanzalah kata, dia menjawab, dia kata apa? Ada benda yang dia cakap, sampai pernyataan oleh Hanzalah kepada Abi Bakar, Abi Bakar pula menangis. Apabila Abu Bakar menangis, tuan-tuan puan, dia sebut terus, jika begitu aku pun bimbang, aku juga munafik, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mereka pergi mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mendapatkan keputusan. Sampai di hadapan Rasulullah, Hanzalah radhiyallahu anhu terus berkata, "Ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik." Rasulullah bertanya, "Mengapa kamu berkata begitu?" Kata Hanzalah, "Ketika aku bersama engkau ya Rasulullah, aku rasa seolah-olah syurga dan neraka itu sangat hampir dengan aku. Lantas air mataku mengalir ya Rasulullah. Tapi bila aku balik ke rumah, aku bersenda gurau, aku bersonok-sonok bersama anak-anak dan isteri aku ya Rasulullah. Aku lupa cerita duduk dengan hang tadi ya Rasulullah. Aku lupa duduk dengan baginda tadi. Ini yang aku rasa bahawa tidakkah aku ini seorang yang munafik ya Rasulullah." Balik Rasulullah dalam keadaan tersenyum. Baginda bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Demi jiwaku di tangannya, andai kalian tetap seperti kalian di sisiku dan terus berzikir, nescaya para malaikat akan berjabat tangan kalian sedang kalian berada di atas tempat tidur dan di jalan raya. Tapi wahai Hanzalah, ada waktumu untuk beribadah dan ada waktumu untuk duniamu." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw kama qala. Tuan-tuan, hadis ini mengajak kita, Nabi clearkan kepala otak Hanzalah yang sedang bersimpul ini. Pasal dia duk rasa ibadah balik seronok, tuan-tuan. Tiba-tiba bila dia rasa diri dia macam munafik. Tapi Nabi kata, kita ni ada sisi manusia kita. Ada masa iman kita kuat, ada masa iman kita turun. Iman al-yazid wa yankus. Kejap naik, kejap turun. Maka semasa kuat, hendaklah kamu bangun qiyamul lail supaya kita pun mudah untuk bangun seterusnya. Tapi jika iman kamu lemah, hendak solat fardu yang wajib itu pun rasa sukar dan amat malas. Maka itulah kita. Nabi tahu tuan-tuan dan puan.
Sebab itu Nabi bagi tahu kepada Hanzalah, iman itu tempatnya dalam hati. Hati manusia sifatnya berbolak-balik, mudah condong dan cenderung dengan sesuatu, mudah juga terkesan dengan suasana, maka ada masalah. Cari Allah dulu. Tuan-tuan, maksud saya, Hanzalah ni, dia berfikiran yang salah. Hidup kita ni bukanlah hanya zikir, Quran, solat. Allah Maha tahu, Allah cipta kita. Sebab itu dibentangkan bumi dunia ini untuk kamu. Cuma jangan hulu, jangan melampau. Pakailah, makanlah, berhiburlah sekadarnya. Sebab manusia tetap manusia, tuan-tuan. Tetapi bila ada masalah, cari Allah. Mengadu di dalam solat. Doa kita kerana pengaduan itulah akan menyampaikan kita kepada puncak kasih sayang Allah. Mengadu kepada Allah, Allah Maha mendengar. Mengadu kepada manusia, kadang-kadang lagi banyak permasalahan yang timbul. Mengadulah kepada Allah. Apabila cinta sudah berputik, ibadah akan jadi hadiah, bukan lagi menjadi tanggungjawab. Saya ulang, apabila cinta telah berputik, ibadah sudah jadi hadiah, bukan lagi menjadi sebagai satu tanggungjawab. Para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu intim dengan Allah. Saya tahu di masjid Madat baru ni Ustaz Firdaus bertiktok sama kumpulan intim. Ada persembahan intim sahabat kita. Tapi sebenarnya kita sentiasa mendoakan. Siapa nak buat kerja untuk Allah ni, doa itu sebenarnya bukan untuk mengingatkan Allah tentang masalah yang sedang kalian hadapi. Tapi doa itu adalah mengingatkanmu akan siapa Allah itu sendiri. Saya ulang. Doa yang kita persembahkan tiap-tiap hari ni, tuan-tuan puan-puan, maklum, adalah mengingatkan kita bahawa bukan pasal nak ingatkan Allah tentang masalah yang aku tengah hadapi ni. Aku struggle, ya Allah, tolong ya Allah, hutangku banyak ya Allah. Bukan sembah hak tu. Sebenarnya bila kita berdoa pada Tuhan punya dunia, doa mengingatkan kamu siapa Allah tu. Sebab itu yang paling penting, kita masuk ke dalam zon, ada masjid tak di hati kamu. Kalaulah tak kerana maqam cinta, tuan-tuan dan puan, kita tak masuk rumah Allah. Sebab kita dah hub, kita kenal, kita rasa. Orang yang maqam cinta ni, dia ada 3 kategori. Pertama, dia baru suka. Kedua, dia suka senang-senang dan tertarik. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, dia akan bagi komitmen pasal cinta. Dan yang seterusnya, dia sentiasa nak buat baik. Saya nak bagi tuan-tuan dan puan, makam cinta ni, saya nak implementasikan kepada rumah Allah. Adakah kita ini cinta kepada rumah Allah dalam kategori mana? Ada orang dia suka, sebut masjid dia suka, sebut hak lain dia tak suka. Sebut masjid, Masya Allah, tabarakallah, Syekh, best, masjid tu okey. Masjid Busra, Masya Allah, hebat masjid tu, tabarakallah, ajib, hebat. Sebut pasal masjid, dia suka. Ada pula orang bila cerita pasal masjid, rumah Allah ni, dia senang dan amat tertarik. Pasal apa? Dia tertarik dengan fizikal dia. Dia tengok, dia berhenti kat luar, dia tengok, alamak, semboi cantik Allah, ubah macam wali Songo. Lepas dia tengok, dia belah, semayang tak juga. Ataupun dia rempit, baik punya rempit, semangat ni nak semayang tarawih besok. Nak berhenti, dia berhenti, semangat tu dah datang, hidayah dah sampai. Mak rempit pun relax, berhenti tengok, Allah, best masjid, ubah dari jauh nampak dah cantik, semangat pun nak masjid. Sampai masjid, India punya orang sampai melimpah keluar, dia tengok orang ramai, tak payah semayang lah, mereka pun dah ramai, belah. Ada tak lagu tu? Ada. Pasal apa? Dia baru senang-senang dan tertarik. Ni makam cinta kita pada masjid ni. Maksud cerita masjid, tuan-tuan. Ada pula jenis yang komitmen. Komitmen apa? Apabila anak dia sakit perut, dia komitmen sungguh dengan masjid ni. Mana masjid yang putih? Pasal dia tahu
siap buat kerja A+ punya. Tandai memang licin. Banding dengan tandai dekat mana-mana tempat isi minyak ni kadang-kadang tak boleh. Tak boleh. Masuk ikan keli banyak. Tak jadi dah. Tapi masuk rumah Allah, ya, bau wangi, bau mut pula, bau robah. Siapa yang tak nak, tuan-tuan? Tapi dia perintah apa? Hanya letakkan lampin budak tu kat dalam tu, kemudian dia pun belah. Komitmen. Dan ada juga yang suka buat benda baik. Tuan-tuan, kita masuk ke dalam lubuk itu. Hakikatnya, kita nak jadi golongan yang mencintai masjid. Bila mencintai masjid ni, tuan-tuan, kalau kita dah cinta pada seseorang, zaman-zaman dululah Ustaz Firdaus bercinta muda-muda dululah, tuan-tuan, kan? Mesti tengok markah ni, tuan-tuan, ataupun tunang kita ni. Kalau kita tak pergi rumah dia, kalau kita tak jumpa pun tak apa. Tapi dia lalu depan rumah pun cukup. Lalu ya. Dia punya feel tu, Allah, macam nampak dia. Ni makam cinta tu. Rumah pun rumah lah, atap pun atap lah. Kebun bunga depan rumah pun tak apa, lalu dapat pun cukup. Tuan-tuan, bila Allah campakkan taufik dan hidayah atas seseorang, itu yang kita tengok, tuan-tuan dan puan. Dia nak masuk rumah Allah. Ini tanggungjawab pihak dalam rumah Allah. Bertanggungjawab untuk jaga, jangan bagi orang keluar seorang pun daripada masjid. Itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kami. Tanggungjawab kami. Kalau boleh, tahu komplain banyak, kritik banyak, tahu dia tak akan berhenti sampailah mulut itu dikatup oleh Allah SWT. Tak akan berhenti punya. Tapi fastabiqul khairat, berlumbalah kalian buat benda baik. Mudah-mudahan Allah redha. Allah menutup keredaan, Allah menyembunyikan, bukan menutup, menyembunyikan keredaannya pada sesuatu kebaikan. So buat saja. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, tanggungjawab kita nak pertahankan, perbanyakkan orang datang rumah Allah, bukan menjauhkan orang daripada rumah Allah. Surau kami, tuan-tuan, surau perdana nama dia, keliling adalah kondo-kondo, orang-orang kayangan, tuan-tuan. Kayangan, tuan-tuan, kita marahin orang kayangan. Mereka tak boleh dengar kuat sikit. Komplain mai. Komplain mai. Jais siap datang. Pakai ke mic ni? Tak pakai? Tak pakai? Ada, okey maklah. Siap komplain. Baca surah Al-Mulk. Sini baca surah Al-Mulk lepas Isyak. Kita buat di sana. Ada juga mengganggu ketenteraman bunyi. Tapi tak apalah kalau orang yang bukan Islam, kita faham. Sebab dalam Islam pun Rasulullah suruh jaga kita punya akhlak dengan orang yang non-Muslim ni, kita kena jaga. Bukan makna kita ada masjid kita boleh buat suka hati kita, betul. Tapi dalam jangka masa surah Al-Mulk yang lebih kurang tak sampai 10 minit tu pun jadi isu yang hebat, tuan-tuan. Pasal apa? Mereka nak tengok Netflix, tapi ganggu bacaan Al-Mulk tu. Saya tak kisah kalau non-Muslim, tapi kalau orang Islam buat perangai macam tu, bodoh sangat kita, tuan-tuan. Saya tak tahu Masjid Busra dia letak masih lagi dalam kawasan suasana perkampungan desa. Alhamdulillah, rasanya tak ada isu itu kot. Tapi kalau di bandar, inilah cabaran kita orang, tuan-tuan. Dan di bandar ni pula, atau di kampung, ada satu kes bagaimana seorang daripada pangrok, remaja pangrok, rambut panjang, warna-warni, pakai seluar Yankee, pakai seluar jeans, pakai t-shirt, lambang tengkorak ke apa aku tak tahu. Dia masuk rumah Allah, time semayang, nak semayang, dia masuk saf depan. Ada mai satu pakcik pula dah kata, ni hang pakai lagu ni semayang belakang . Ada juga member semangat. Hang bayang tengok pangrok nak semayang tu. Janganlah gagalkan semangat lamina dia tu. Tengok semangat. Ini kesilapan kita. Maka menjauh dia, jauh, lagi jauh dia daripada rumah Allah. Patut dia dah mai tu atas kesedaran, atas nikmat taufik hidayah Allah.
Ni kita pula sebagai manusia ambil kerja Tuhan. Hantar yang lu pakai baju lagu ni. Apa ni? Ada semayang belakang. Orang semua sini jubah semua wangi apa semua ni hal rambut panjang apa semua. Orang ke belakang. Budak ni dia masuk dalam, dia tulis dalam internet. Saya kesal sebab saya nak pergi semayang, ada satu pakcik tegur saya sampai saya nak semayang macam orang lain nak semayang juga, menutup aurat dengan baik. Cuma peliklah sikit aku, style aku lah. Tapi dia suruh aku pergi belakang. Aku bukan perempuan, sah belakang. Muslimat. Sajad pun tidak. Maknanya, pakcik, mesra lah mulai sikit pakcik. Jadi Syekh, jadi. Benda ni jadi. Jangan sembang pun. Lagi kita otai, lagi kita tengok orang macam. Dia duduk cari orang. Dia duduk cari mana yang pelik sikit. Orang ni penceramah rambut panjang pula awak. Dia cari yang pelik-pelik. Tuan-tuan, sekadar kita singgah, sekadar kita membuang, sekadar itu kita dengan rumah Allah, adakah masjid itu fungsinya untuk kita? Adakah sekadar itu? Hadirin hadirat dirahmati Allah. Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat seorang lelaki sentiasa mengunjungi masjid, maka saksikanlah bahawa dia adalah seorang yang beriman. Nabi sebut orang yang berulang-alik pergi masjid ni, kau tengok dia ni selalu pergi masjid, keluar masuk tiap 5 waktu, muka dia mesti ada. Hang ni tak kerja lah. Aku pun payah juga. Hang boleh. Tapi kalau hang saksikan orang macam ni, bahawa dia adalah seorang yang beriman menurut hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Tuan-tuan, no doubt, jangan dipertikai tuan-tuan. Ni dak kita ni tuan-tuan, Allah buruk lah kadang-kadang. Tengok orang tak pernah main masjid, dia main masjid, dia boleh istiqamah pula. Mainlah keluar satu fatwa bebas. Ini lain tak ada apa ni, tengok jawatan lah ni pilihan anak apa ni, mesyuarat nak dekat lah ni. Tak lama ni. Patutlah dia ada. Satu. Yang kedua, bila nak kenduri kahwin. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Imam ke? Tak, saya bukan imam. Saya siap saja. Imam depan. Imam dia tak kenal. Pasal dia nak cari imam, suruh baca doa. Tak, maaf tuan-tuan. Benda ni berlaku tak? Berlaku. Tuan-tuan, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, kau saksikanlah orang yang sentiasa pergi ulang-alik masjid, mereka itu adalah orang yang beriman. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami sunnah-sunnah, jalan-jalan petunjuk dan kebenaran, dan di antara sunnah-sunnah tersebut adalah solat di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tuan-tuan, tadi yang bagi saya parking kata, Ustaz, malam ni kena azan. Aku dah tunaikan. Aku dah tunaikan mana haji kita tadi. Azan yang memanggil tuan-tuan. Ku dengar merdunian suara azan berkumandang, melantunkan suara azan memenuhi kewajiban seorang muslim, salat 5 waktu sehari semalam. Lagu ni masa zaman IKIM mula-mula dulu, ingat tak IKIM? Masa tu saya banyak ke sana, saya tengok lagu ni top lagu Indonesia. Kali ni yang top Indonesia, tapi apa dia? Ini parah, ini parah, ini parah. Astagfirullah.
Tuan-tuan, ada orang memperkumandangkan azan, mai datang. Mai datang. Okey, azan ustaz. Saya orang tua-tua ni azan ustaz. Orang tua-tua boleh ke azan? Ada viral satu pakcik Pulau Pinang. Pulau Pinang mana? Kan di Puchong mana? Satu masjid, orang tua, otai. Tapi dia punya semangat azan, masya-Allah. Yang ni kita nak, tuan-tuan. Adalah kadang-kadang yang tua-tua berumur sikit, orang lama kita ni maklumlah gigi dah tak ada, dia bunyi lain sikit kan, ada bunyi lain sikit kan. Tapi ada orang tua yang masih mampu, Allah pelihara dia tu, subhanallah kan. Tu anak-anak muda macam ni kita nak ajaklah azan, memanggil, memujuk, merayu kan. Tengok azan Piramli, saya terbayang aduka tu. Tapi di Mekah ni tuan-tuan, Madinah, pasal apa azan dia keras? Pasal ini tanah Al-Haramain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Mekah, sebelum azan, dia test mic dulu. Perasan tak tuan-tuan? Tak tahu orang pergi umrah baru ni ada lagi tak ada. Tapi zaman saya pergi dulu, tuan-tuan, berpuluh tahun dulu, ada. Dia bunyi. Mana? Satu kota Mekah dengar, tuan-tuan. Maknanya, ni muazzin dah start. Nak standby dah. Nak standby. Jadi muazzin ni tuan-tuan, penting. Berapa ramai muazzin yang kadang-kadang, Masya Allah, jangan tuan-tuan, jangan. Imam, dia lah azan baru dia boleh sampai. Sunnahnya, azan berkumandang, imam sampai. Itu sunnahnya. Ada orang kata, imam yang kena setengah jam kena ada. Setengah jam saya nak muka dia ada. Sunnahnya bukan setengah jam. Imam ni, orang azan dia sampai. Kalau dia tahu kawasan terdekat lah. Tapi Bilal muazzin jangan main-main. Sebab itu muazzin ni ulah dengan kerengkong, urat kerengkong keluar. Tapi dia ni waktu dia jaga. Sebab itu masya-Allah, banyak muazzin kena tukar. Pasal apa? Tak boleh nak jaga waktu, tuan-tuan. Sebab kita tak duduk tempat dia, tuan-tuan. Kita boleh kita kata tak apa, kita set orang. Tapi tuan-tuan kena ingat juga, manusia biasa bukan senang nak jaga waktu solat. Sebab dia jaga 5 waktu saya semalam. Bayangkan seminggu tu kan. Saya tahulah sebab kat surau kami bersama. Bukan senang. Naknya pula jam dinding pula tersilap. Kan? Jam dinding komputer. Sekarang computerized. Kami baru tukar, tuan-tuan. Tak kisahlah 3,000, 2,500 pulun pi lah. Ini untuk rumah ni. Ini jemaah semayang Zuhur pukul 7.15 malam. Apa cerita ni? Duit bukan tak ada, betul? Duit bukan tak ada. Tukar pi lah, tukar. Tuan-tuan, sebab itu dalam rumah Allah ini, saya nak singkat-singkat yang lama kita relax-relax santai. Nabi kata, Alfus salam, sebarkan salam. Bila kita dah sebarkan salam, tuan-tuan, maknanya Nabi suruh sebar kedamaian. Dan disebut oleh Rasulullah, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Rawah Bukhari. Tuan-tuan, saya nak habaq benda ni pasal betul, zaman kita, zaman maklum paklung dulu mungkin tak ada isu ini. Kita nak buat dosa kata orang pada orang lain, nak selamatkan
lidah kita dengan tangan kita dari buat ornar pada orang lain. Dulu memang kita boleh kata macam tu, boleh clear. Tapi tuan-tuan, hari ni zaman medsos, zaman media sosial, kita yakin bahawa kita dah tak mampu nak jaga lidah dan tangan dari melakukan kejahatan. Mau tak mau itu realiti kita sekarang. Sebab bangun pagi kita dah buka WhatsApp, bangun pagi kita dah buka TikTok, bangun pagi kita dah buka Facebook, bangun pagi kita dah buka Instagram. Dan dalam itu macam-macam konten tu ada. Ada benda yang satu roh dengan kita, ada benda yang berlawanan rohnya dengan kita. Kita tak suka benda ni, maka kita dan tu juga kita komen dalam keadaan kita tak kondusif. Bermakna apa? Orang dulu selamat tangan dan lidah mereka untuk buat onar kezaliman pada orang lain. Tapi sekarang di hujung jari je. Sebab itu tuan-tuan, banyak-banyak kita melekat di rumah Allah, lagi jelas hakikat kita mendekat diri kepada Allah. Bila orang yang dekat diri kepada Allah, dia akan mencintai Allah. Bila dia mencintai Allah, insya-Allah tuan-tuan, percayalah, orang duduk dalam rumah Allah, dia akan sentiasa cukup dengan hormon oksitosin. Ni apa pula ustaz hormon oksitosin ni ustaz? Oksitosin ni menyebabkan seseorang ini mudah untuk buat baik, suka buat kebaikan pada orang lain. Tapi hari ni banyak orang yang kurang empati dan simpati pada orang lain. Pasal apa? Hormon oksitosin tak keluar. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, kita ni sebenarnya menjauh daripada Allah, menjauh daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita berhadapan dengan realiti anjakan paradigma yang sedang rancak berlaku di mana-mana. Tuan-tuan dan puan, saya yakin tuan-tuan, adakah masjid di hati kamu? Yes. Pastinya masjid berada dalam hati-hati kalian. Kerana apa? Kalau semua orang faham apa yang tertulis dekat van jenazah. Apa yang tertulis dekat van jenazah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kami datang. Sesungguhnya dari Allah kami datang dan kepadanya kami akan dikembalikan. Bermakna kalau semua orang kita ni faham konsep ilaihi raji'un, insya-Allah tuan-tuan, masjid confirm makmur. Sebab kita mati, kita nak mati. Sebab itu orang akan faham institusi rumah Allah ni punya hebat. Tuan-tuan, bukan saja-saja nak tempat parking ni ada khusus minta maaf. Masjid ni tak ada kasta-kasta. Kita bukan macam kerja kerajaan ataupun NGO ataupun swasta, tak. Duduk rumah Allah, pentadbiran rumah Allah tak sama. Sistem tu boleh macam saya kata pada awal tadi, tetapi kita tak boleh ketat sangat SOP sebab ini rumah Allah, bukan pejabat. Kurangi birokrasi, permudahkan apa yang sulit, lapangkan apa yang sempit. Jangan menukarkan. Tapi bila jatuh kuasa masjid, buat tempat parking. Contoh tempat parking, ada tempat parking imam, ada tempat parking muazzin, ada tempat parking AJK. Bukan saja nak mengadang-adang. Ni tadi tempat parking penceramah. Tuan-tuan, kalau saya main tadi, saya tak tahu, saya tak kau Ustaz Firdaus, saya tak kau Ustaz Naim, baru tengah solat. Kami tak tahu nak pergi mana. Tahu-tahu kami masuk je, tengok gerak kerja Masjid Al-Bushra ni, mereka tahu pasal mereka kaki musafir. Mereka tahu macam mana kalau mereka pergi tempat orang lain, susah nak cari parking. So, mudah kita nak buat macam mana? Masuk je simpang, masuk menghadap masjid, direct berdepan tu tempat penceramah, parking penceramah. Tak payah nak guna-guna teman. Allahu Akbar. Ada orang kata ni parking-parking ni tak payahlah. Kan? Berapa ramai imam yang tersadung tuan-tuan puan, parking jauh. Muazzin kita jauh. Tolong depa, patut tolong depa. Ada yang lagi grego apa tuan-tuan? Dia blok kereta Pak Imam, tak keluar-keluar kawan tu. Isteri nak beranak dekat rumah tuan-tuan. Anak dah berguling-guling dah masuk dalam peti ais tak makan ni. Parking pula blok kereta Pak Imam. Bukan sebenarnya nak tunjuk hebat. Tolong tuan-tuan, tolong. Orang yang hatinya telah diikat di rumah Allah, pasti saya yakin apa yang Nabi kata dia, mereka orang beriman. Tapi kita tak dapat. Tidaklah. Ada juga golongan-golongan yang kadang-kadang berbangga dengan jawatan.
sampai lupa soal toleransi. Kita kena bertoleransi tuan-tuan, tapi jangan sampai menyusahkan ahli jawatan kuasa. Ma'asyarul muslimin subhanallah. Depa ni AJK, imam, pengurusi masjid, semua ni muazzin, mereka ni frontliners tuan-tuan. Tolong bagi ruang kat depa untuk bertugas di rumah Allah dengan baik. Sebab itu saya katakan bahawa Islam itu tinggi. Bila Islam itu tinggi kerana Allah SWT. Dan bila Allah SWT kita cintai tuan-tuan, maka kita perlu mencintai, meninggikan juga rumahnya, syiarnya. Syariat sudah tentu. Apa dia? Orang akan cakap, orang Islam ni orang kayangan. Yes, betul. Mereka bukan golongan marhain. Orang Islam bukan golongan marhain. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Walaupun ada hadis yang menyatakan Nabi minta supaya duduk dengan orang miskin di dalam syurga Allah. Saya tahu hadis itu, tapi saya nak abang apa dia? Atas dunia ni jangan orang pelekeh Islam sampai menyatakan kan memanglah miskin ni semua Islam. Tak, Islam agama orang kayangan. Pasal dia turun pun daripada samawi. Kitab-kitab samawi dari langit turun ke bawah. Bermakna apa? Memang kayangan. Bukan kayangan kaya harta tuan-tuan. Bukan dalam bentuk al-mali, dalam bentuk harta, tidak. Tapi dalam bentuk at-taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kalian ada dua bendera aja. Satu bendera fujur, satu bendera takwa. Satu bendera merosak, yang ini jenis mata abang, mata lalat. Satu lagi at-taqwa, bendera yang betul-betul Allah suka, Allah redha dengan golongan ini. Dan golongan inilah yang panggil golongan mata lebah. Dia akan tengok benda baik, dia akan pergi pada golongan baik. Yang tadi yang fujur, dia akan pergi tempat pot-pot tak baik. Pasal apa? Mata dia dah jadi mata lalat. Walla'aizubillah mizan. Tuan-tuan, sebab itu kalau dalam bentuk kayangan, bukan bermakna golongan yang naik basikal gerek datang ke Masjid Al-Bushra mereka itu golongan marahin. Tak, mereka golongan kayangan. Jalan kaki, selipar nak putus dua dah. Tapi tak ada duit punya kedana kau ni, selipar tukar lah babe, kan? Tak, itu bukan orang miskin, itu orang kayangan. Sebab apa? Dia muliakan rumah Allah. Sebaliknya orang yang hebat-hebat ni tuan-tuan, ada bodyguard apa semua kolam renang dalam munah apa semua, tapi tak pernah merenangi di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Takut tuan-tuan. Maka ada media sosial, tolong manfaatkan. Saya amat setuju sangat apa yang dilakukan oleh Al-Fadilatul Syekh Ustaz Firdaus dan rakan-rakan taulan yang lain, memanfaatkan medsos mengikut zaman dia. Kalau tak buat tuan-tuan, tak tahu tuan-tuan. Saya tak tahu ada boleh buat rumah kucing madat pun sama dengan Ustaz Yaakob. Saya dengan Ustaz Yaakob ni dulu dengan arwah tu. Masa tu saya kerap main sini Ustaz, tapi saya tak jumpa depa ni. Waktu tu zaman-zaman tu yang beruban tu. Jadi waktu tu saya tak jumpa Ustaz Yaakob, arwah Ustaz Murtada, masya-Allah. Walhal kita pergi selalu belah Kedah ni ceramah kata. Tapi saya dengar nama depa tapi tak jumpa. Ustaz Wadi pun sama, Ustaz Wadi pun sama. Zaman kami dulu tak ada. Ni cerita 20 tahun dulu tuan-tuan dan puan. Punya bangkanya aku ni. Tuan-tuan, apa yang nak kita hidupkan dalam rumah Allah adalah mahabbah. Ada bahagia dalam diri dia. Tuan-tuan, orang masuk rumah Allah ni, dia ada mahabbah, ada mawaddah, ada warahmah, ada sakinah. Bila kamu ada mahabbah, dia ada bahagia dalam diri dia, maka dia akan memasukkan mawaddah, masukkan ke dalam lubuk hati dia, apa dia? Cinta pada Allah. Orang bahagia je boleh nampak cinta tu terang masuk ke dalam, tuan-tuan puan. Bila dah cinta masuk ke dalam, dia akan senang untuk rahmah, berkasih sayang, nak ukhuwah Islamiah, nak bersilaturahmi. Dia senang, tuan-tuan puan. Dan akhirnya golongan macam ni lah kalau duduk rumah Allah, as-sakinah turun. Bila as-sakinah turun, ketenangan turun, ini akan menjadi magnet kepada seluruh yang ada di keliling rumah Allah. Percaya tuan-tuan puan. Tapi kena ada bahagia dalam diri dulu. Bahagia ni tak boleh dibuat olok-olok. Dia bukan boleh dilakon-lakonkan. Dia mesti daripada hati dia, dia cinta, tuan-tuan puan. Contoh, bila dah intim dengan rumah Allah, I saw with my own eyes, cakap orang putih sikit, tahu orang merebuk. Saya nak bagi tahu, ramai orang yang tak bekerja ataupun terputus rezekinya, tapi bila dia duduk intim dalam rumah Allah,
dia iktikaf tidak pernah putus iktikafnya, rezeki dia wallahi wa tallahi wa billahi tidak pernah putus, tuan-tuan. Saya tengok dengan mata saya. Tuan-tuan, habaq mai pada anak-anak kita. Kalau mungkin yang terputus pekerjaan dan sebagainya, dekatkan diri dengan rumah Allah. Sambil usaha, tapi jangan lupa mai rumah Allah. Try iktikaf rumah Allah. Bersihkan hati kita, insya-Allah. Allah bagi jalan. Pasti Allah bagi jalan. Dan saya melihat ini bukti demi bukti. Ramai yang terputus pekerjaan, khusus waktu Covid hari tu. Berapa ramai nak masuk rumah Allah, tapi tak boleh masuk. Pasal apa? Boleh 5 orang aja masuk. Dah kita pula terperangkap di rumah. Dah terperangkap di rumah, dah kena jadi imam pula. Jadi imam pula. Allah, tak pernah jadi imam. Subuh pula kena jadi imam. Isteri kat belakang, dia pun baca Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tu dia doa makan masuk tak apa. Habis segala pelepah-pelepah nyok, segala kayu-kayu mana yang jumpa, buluh-buluh, kuncing, tak kuncing, dikopek elok-elok. Buat apa? Nak baca khutbah hari raya Covid 2 tahun. Habis semua anak-anak duduk depan. Apa bapak aku mengamuk ni, dia kata. Tapi kena belajar. Pasal apa? Allah bagi ruang untuk kita muhasabah diri kita. Kalau tak kerana Covid, taubat lahum, tak akan jadi imam di rumah. Tak merasa jadi khatib baca khutbah. Masya Allah, tabarakallah. Satu. Kedua, adakah masjid di hati kalian? Ya. Saya melihat dengan kepala saya sendiri. Orang-orang yang dihinggapi penyakit bipolar disorder, stress disorder, anxiety disorder, kemurungan yang melampau, sanggup rasa nak membunuh diri, sanggup nak mencampakkan diri di jambatan Pulau Pinang, sanggup nak makan petrol, sanggup ambil hos daripada exhaust masuk ke dalam kereta, tutup kunci, 5-6 hari baru jumpa mayat dalam kereta. Ini kejadian yang tidak boleh kita nafikan para hadirin hadirat ma'asyarul muslimin rahmatullah. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka sudah hopeless. Mereka sudah kata udahlah jobless. Hopeless pula dengan Allah. Mereka kata Allah dah tak menilai aku. Allah tak mau pandang sama aku, tuan-tuan perempuan. Muslimin muslimat rahmatullah. Pada mereka-mereka yang sebegini rupa, saya mengingatkan diri saya dan keluarga saya, tuan-tuan. Kerana saya pernah menempuh jalan ini. Saya pernah, tuan-tuan perempuan, saya tak boleh duduk 6 bulan. 6 bulan tak boleh duduk. Hampa bayang nak jadi apa? Ni nak boleh duduk, nikmat ni, tuan-tuan. Saya pernah tak boleh duduk, tuan-tuan. Saya duduk aja, dia main ni semacam. Lampu putih boleh, kuning tak boleh. Bilik air tak boleh masuk. Tuan-tuan, saya tak tahulah apa-apa, tapi kalau ikut perjalanan cerita-cerita lah, orang-orang yang pakar-pakar ni, saya duduk sendiri rasa, tuan-tuan. Masa tu gambar kita ni penuh dekat highway. Kita ni duta jenama produk. Rupa-rupanya setiap gambar yang ditayang itu, tuan-tuan perempuan, jangan ditanya mata mana yang tak melihat kamu. Dan kamu sendiri tak tahu apa niat dia melihat itu. Dan bila dia melihat dengan panahan mata dia, ketika itu boleh terjadi penyakit yang disebut al-ain. Sebab itu nak tayang baby dalam WhatsApp, dalam apa, tuan-tuan letak gambar Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kena amai benda ni. Jangan sampai terkena panahan mata al-ain ini. Tuan-tuan, 6 bulan berasa nak mati, tuan-tuan. Dalam telinga saya ni berdesing. Berdesing yang tak berhenti 6 bulan. Hampa bayang tengok 6 bulan. Kita naik kapal terbang, turun kapal terbang, kita tekan hidung, clear, betul? Ni 6 bulan, bangun pagi, saya menunggu tiap hari miracle from Allah. Ya Rab, ya Rab, kau tarik ya Allah, bunyi dalam ni ya Allah, aku tak tahan ya Allah, aku tak tahan ya Allah, tarik ya Allah. 6 bulan Allah tak bagi. Ya Allah biar lagu tu aja. Dia basuh kita, dosa kita banyak, dia basuh. Ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Saya pergi kepada seorang tuan doktor, bagaimana ni dalam saya ada bunyi bising-bising dalam, macam mana nak buat? Oh senang saja ustaz. Macam mana? Saya boleh buat operation
Saya potong satu urat saraf ustaz, clear. Tapi ustaz pekak lah. Ini apa punya doktor? Doktor ayam. Potong satu urat, putus sampai aku pun tuli, tak mendengar. Itu bukan solution tuan-tuan. Kalau saya tengah panik waktu tu, kemungkinan besar saya buat apa yang doktor suruh. Sebab kita percaya dengan doktor. Percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa tuan-tuan? Ni pentauhidan. Sabar Sahad. Ni orang yang kena uji sakit semua ni, saya tahu. Sabar Sahad. Walaupun saya baru kematian anak tiri saya tuan-tuan. Umur 30 tahun, cancer stage 4. Saya dok hantar mesej WhatsApp ayat-ayat zikir-zikir apa yang patut. Tapi dia dah stage 4 tuan-tuan. Baru minggu lepas meninggal. Muda lagi 30 tahun, anak seorang. Saya tengok dekat hospital dia nyawa-nyawa ikan tu, saya tak larat nak tengok tuan-tuan. Baca Yasin. Sakit. Di manakah ubatnya tuan-tuan? Ubat dia rumah Allah. Anda pergi hospital, anda pergi jumpa pakar, anda pergi begitu, tak jumpa juga, selesai juga, solusi tak jumpa juga. Mai ke rumah Allah. Dan itulah yang saya yang dhaif saya lakukan. Saya tidur rumah Allah, saya iktikaf rumah Allah. Sampai orang rumah pun rasa macam lain macam. Tapi saya kata, saya nak kena duduk rumah Allah banyak. Duduk rumah Allah, mandi di rumah Allah, duk zikir rumah Allah. Tuan-tuan guru alim ulama datang minta tolong doakan sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, tak lama lepas tuan-tuan, hilang semua benda. Yang kata, saya kata habis, gelap dah dunia aku. Nak ceramah pun dah tak boleh, apa pun tak boleh. Pasal apa? Tak, benda dalam ni bising. Tak tengah-tengah. Orang kedoktoran kata tinnitus. Itu bahasa mereka lah. Tapi sebenarnya ada dalam bab lain. Ada bab lain. Tapi saya tak nak hurai bab tu. Saya nak cerita dalam bab agama ada. Tapi saya nak habaknya apa? Oleh kerana kesabaran dan usaha ikhtiar. Dan paling penting, saya nak sebutnya apa tuan-tuan? Di akhir jumpa ubatnya di mana? Dalam rumah Allah. Maknanya, rumah Allah adalah hospital paling terbaik di dalam dunia. Orang dia tak tahu. Pasal apa? Hospital dia kata ubat. Bergantung pada ubat. Betul, saya tidak nafikan. Saya tidak nafikan ubat tu. Nah, ni lagi kita kelang kabut tuan-tuan puan. Ada pula kata ubat ni bagus. Ada orang lama-lama nak buat herba pula. Bangun pula doktor moden kata, ini semua tak betul, ini semua tak betul. Bila ada pula orang suruh makan ubat doktor, datang pula pakar-pakar herba, ini semua tak betul, ini semua tak betul. Kita nak makan apa tuan-tuan? Tengok dunia ni. Ubat apa yang kita nak makan sebenarnya? Ni semua pakar ni, sembang ni. Ubat dia apa tuan-tuan? Hospital terbaik rumah Allah sambil ubat-ubatan lain. Percaya tuan-tuan. Tolong habaq ya kat anak-anak kita yang jadi nampak tekerawan kan, nampak macam ni macam ni, macam ni. Bawa dia pergi hospital. Hospital mana awak? Busyra. Baru punya hospital. Ini hospital jiwa tuan-tuan, jangan main-main. Saya dah tengok sendiri bagaimana orang-orang yang memang datang meleleh tuan-tuan, meleleh. Assalamualaikum. Meleleh. Hari ni dia orang berkhidmat di rumah Allah. 5 waktu saya semalam, saya pakai kereta, saya nak keluar, saya tengok dia bertahajud malam sorang-sorang. Tuan-tuan, kita tak tahu penghabisan kita macam mana. Jangan hukum orang. Jadi, saya nak habaknya apa? Masjid adalah hospital. Jangan salah tafsir. Sebab apa? Di masjidlah kita dapat mengeluarkan bingkisan rohani mengadu kepada Tuhan punya dunia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi. Boleh Ustaz Firdaus sikit je? Boleh? Sikit je. Masa dah time. Apa dia masa dah time? Upgrade sound system segala rumah Allah. Masa dah time tuan-tuan. Sebab itu penceramah banyak mati cepat. Mikrofon ni Masya Allah, lagi deras, lagi dia tak dengar. Ustaz tu berceramah bukan satu tempat, banyak tempat kan. Sampai kadang-kadang pernah kita masuk mic tu, yang jenis kecil tu, masuk dalam ni, masuk dalam mulut, tak bunyi lagi. Sampai short habis dalam besi ni besi ni. Kena ayak-liak ni, dia tapi cakap juga lah. Dia tak tahu kita nak stroke. Cakap juga.
Lepas tu pegang ni besi ni, short banyak kali tuan-tuan. Short, tapi kita penceramah, kita nak buat apa tuan-tuan, kita tak ikat lah. Kita redha lah. Upgrade mic kita. Biarlah imam yang bakal mengimami kita solat tarawih ni tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Orang semayang pun sufufakum na'tadilu. Allahu akbar. Allahu akbar. Tuan, semangat tuan-tuan macam tu. Nak pula haji pula belakang dapat. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah dah ready. Ada setengah tu tak ready. Bila dia buat Allahumma salli ala Muhammad, ajam balik 8 rakaat dah. Geng 8 bertempur besok dengan geng 20 ni. Tak bagi can. Ada masjid lah ni dah buat dah. Parking geng 8. Ini geng 20 dah buat. Di Kuala Lumpur dah buat. Pasal depa tahu tiap-tiap tahun berlaku pertindihan. Depan selalunya otai-otai. Otai masih berbisa tadi. Pasal apa? Geng 20 biasanya otai-otai. Yang moden-moden yang 8 ni. Jadi geng 20 otai. Otai ni kalau dia semayang, dia dah bunyi lato-lato. Tak 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 tak. Saya pun dah bunyi tak 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 tak. Tapi dia pederah tuan-tuan tarawih confirm 20. Ni abang-abang sadar kita ni. Abang-abang sadar datang cantik kan. Sebelah pak cik relax kan. 20 rakaat bro, pak cik 20 rakaat relax. Abang sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ajam balik. Apa yang berlaku tahu? Dalam saf pertama ada geng 8, ada geng 20. Geng 8 tu keluar, geng 20 terasa hati tak? Mestilah terasa hati. Pasal hang muda, aku tua aku boleh. Tu yang dia usah. Apa 8 pun cerai juga tuan-tuan. Jangan sampai lagu tu. Dia boleh buat 8, mungkin itu yang Allah terima. Kita boleh buat 20, mungkin itu yang Allah terima. Berbaik sangka je pada ibadah. Jangan hukum-hukum orang. Kita peaceful dalam rumah Allah ni boleh saja. Saya duk cadang di tempat saya tuan-tuan. Tahun ni nak buat 8 saja, nak buat 8. Kita buat 20. Kita buat 8. Tetapi kita raikan orang yang nak buat 20. Faham tak maksud saya? Kita raikan orang nak buat 20. Atau nak buat 20? Tak boleh. Sebab kita open to floor. Open to the floor. Open to jamaah. Kalau jamaah banyak nak 20, kita buat 20. Kalau 8. Sebab apa? Kita ni, tu yang saya kata tadi. Tujuan ahli jawatan kuasa adalah meramaikan. Bila seorang dah keluar daripada rumah Allah ni, kita mesti berasa hati. Macam mana nak lekatkan tuan-tuan rumah Allah? Itu yang Ustaz Firdaus sekarang dah booking dah imam daripada Saudi datang insya-Allah. Daripada Kenya apa semua akan mai. Kan? Kita tak tahu. Sebab nak bagi orang seronok baca. Bayangkan tarawih besok kan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat. Ada yang lagu macam tu. Ada alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 20 rakaat. Okey ya. Ataupun bisa dia tak alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ada lagu Melayu pula sikit kan. Sekali pula imam lain pula datang Bismillah. Yang ini dia jaga hati. Pokok berapa yang penting. Tuan-tuan, jangan gaduh dengan imam. Bukan senang jadi imam tu. Dalam bilik imam, hafal surah lain. Sampai sejadah, surah lain yang keluar. Apa yang main-main? Senang. Saya dulu ceramah, cerita pasal imam ni. Lah ni saya sendiri jadi imam. Baru saya tahu menanggung imam tu macam mana. Sembang boleh lah.
Jadi imam tengok. Sebab itu parking kami di Surau Perdana tu, kita letak tu. Parking imam, kalau ada orang masuk, kami buat, sila jadi imam. Parking masuk parking imam, sila jadi imam. Parking penceramah dia masuk juga, kita buat besar-besar, sila berceramah. Alhamdulillah, mudah-mudahan setakat ni belum masuk lagi kereta. Kadang-kadang kita terpaksa buat macam tu tuan-tuan. Yang terpaksa buat kita. Baik, jadi sound system tolong jaga. Upgrade sikit tuan-tuan, supaya orang sedap dengar, dapat menikmati bacaan ayat-ayat Al-Quran Karim. Kadang-kala kita beribadah, setahun sekali pun sejadah tak pernah nak dicuci. Macam mana agak-agak doa kita nak makbul kepada Allah SWT? Tuan-tuan sembahyang dekat Ar-Rahman, surau Ar-Rahman kan? Kita bukan nak persoalkan surau Ar-Rahman punya pengurusan, tidak. Tapi berapa banyak yang bila kita sujud rasa nak muntah, tuan-tuan. Banyak orang tak cakap, tapi dia lalu benda tu hari-hari. Duduk dalam tu lah. Patut benda ni kita kena sedak kan? Kena sedak pada semua orang yang menjelaskan masjid, khusus di Ar-Rahman. Alhamdulillah sekarang ni dah banyak cantik lah. Dulu dia tak larat tuan-tuan. Biarlah hati simin aja tuan-tuan. Lagi sedap, sejuk pula. Kena pula sejadah, cantik kan? Nampak cantik. Tapi tengok tempat sujud. Wah, ini wali-wali banyak sujud ni. Kita pun sujud. Bau bawang tuan-tuan. Bau bawang. Macam mana tuan? Kan? Hati-hati tuan-tuan. Masa dah sampai. Masa dah time. Tukarlah tuan-tuan. Keluarkan duit tuan-tuan. Saya pegang lagi sekali. Saya ulang. Ini Sanusi tengok aku ni geleng kepala. Kan? Saya ulang. Apa dia? Jangan mendahulukan pentadbiran berbanding pentauhidan. Letak tauhid dulu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Insya-Allah. Bismillah. Ada pengurusi surau satu tempat dulu. Dia pergantungan daripada Allah. Hampa jangan. Nak buat program ni 10,000. Buat jalan. Mana ada duit tak ada. Nak buat lagu mana ni? Jalan, insya-Allah ada lah tu. Kempen. Ustaz Firdaus masa tu tak ada lagi. Dia kempen, haji tu kempen. Kempen dari mulut ke mulut saja, daripada jemaah saja. Tapi niat dia betul, bersih, berkat. Orang ni dia chipping banyak duit tuan-tuan. Taklah sampai 245,000, tapi banyaklah. Bolehlah lepas program tu. Lepaslah. Tak banding dengan Ustaz Firdaus. Sebab Ustaz Firdaus bermula daripada awal tuan-tuan. Jangan ingat sekarang ni bermula daripada awal dulu. Yang mula-mula orang tak apa nak pandang. Betul ya Ustaz Firdaus? Orang duk pelekeh macam-macam. Apa mamak ni duk guling sana, guling sini, dah pelompat sana. Bollywood pun kalah ni tuan-tuan. Bollywood pun kalah. Tapi tengok konten dia, nak suruh hampa ingat apa? Nak suruh hampa fikir apa? Hang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Hang tak boleh nak imarahkan masjid, hang bantulah kot duit hang. Cukup lah. Kan sebesar sarang burung pun hang derma untuk masjid. Sebesar sarang burung, kata Nabi. Akan disediakan rumah kamu, didirikan istana, dibuatkan rumah kamu di dalam jannah Allah. Tak anu lagi. Tapi kalau tak gerak tuan-tuan, media sosial tak gerak, tak ada lah tuan-tuan. Kita duduk diam lagu tu lah. Tak apa. Tunggu malaikat maut datang lah. Allah Rabbi Allah. Tolong tuan-tuan, sebagai pesanan takhir kita, pesanan Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih ini adalah yang telah diriwayatkan kisahnya oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Konstantinopel akan ditakluki oleh tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Siapakah raja yang disebut-sebut ini? Itulah Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Bayazid, yang dilahirkan pada 29 Mac 1432 Masihi bersamaan 833 Hijriah di Adrianopolis, sebuah bandar bersempadankan Turki Bulgaria. Muhammad ini disebut dengan Muhammad Al-Fatih Konstantinopel. Dia digelar dengan gelaran Muhammad Al-Fatih kerana kejayaannya futuh. Kalau Nabi Futuhul Makkah,
Ini Muhammad Al-Fatih kerana dia berjaya membebaskan. Kalau Nabi membebaskan kota Makkah, Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ni dia belajar kuasai pelbagai cabang ilmu agama. Bukan agama Islam je, agama lain pun dia belajar. Politik, seni tempur dan bela diri, ilmu peperangan, tasawuf, psikologi dan lain-lain. Dan dia berkebolehan dalam 7 bahasa: Arab, Turki, Greek, Hebrew, Parsi, Persian, Latin dan Serbia. Tuan-tuan, ini menggambarkan umurnya 19 tahun sudah menjawat jawatan di istana. Dan dengan ilmu yang ada ini, tuan-tuan, maka kita pun tak boleh pertikai lah, tuan-tuan. Ada orang kata orang muda sangat ni. Tak, ilmu dia yang kita pandang. Dan Muhammad Al-Fatih sentiasa tawaduk. Semasa dia membina satu benteng, Muhammad Al-Fatih sebagai raja buka baju dan serban dia. Dia mengangkat batu dan pasir hingga ulama-ulama dan menteri-menteri, alamak, raja pun buat kerja, aku nak kerja. Dia pun kerja juga. Bermula daripada dia. Dia seorang yang tenang, pendiam, berani, sabar, tegas dan kuat simpan rahsia pemerintahan. Tuan-tuan, orang masjid kena simpan rahsia masjid. Kalau kami di Selangor, kita ada aku janji untuk kita ahli jawatan kuasa. Sebab ada perkara kita boleh sembang peluang. Ada perkara antara kita takut bila keluar dia jadi fitnah untuk masuk ke dalam rumah Allah. Hak ni kita kena pegang juga, tuan-tuan. Tak semua orang faham apa yang berlaku dalam rumah Allah pentadbiran. Di sebalik itu, akhir-akhir ni je baru saya tahu Ustaz Firdaus mula mengeluarkan pernyataan dalaman. Bukan senang, tuan-tuan. Nampak saya senang je, tapi susah daripada awal-awal dulu saya. Bukan aku tak tengok. Awal-awal dulu tuan-tuan tak tahu saya apa yang saya tak kenal. Tu ada benda kita boleh sembang bawa keluar. Ada benda kita tak boleh. Baik. Muhammad Al-Fatih bersama dengan para ulama dan pakar motivasi pergi medan perang dan membakar semangat jihad tenteranya. Sebaik menghampiri dinding kubu kota Konstantinopel, bagi dia mengarahkan apa? Dilaungkan azan dan solat berjemaah. Ni dia perang, tuan-tuan. Solat jemaah. Tahu aja. Nak dapatkan semangat ni, tuan-tuan. Maka tentera Byzantine gentar melihat 150,000 tentera Islam solat belakang pemimpin mereka dengan laungan suara takbir memecah kesunyian alam. Ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Dan Sultan Muhammad Fatih orang muda. Maka bagi orang-orang lama, jangan berasa hatilah sangat-sangat pakcik maklum. Jangan berasa hati bila orang muda bersama-sama mentadbir di rumah Allah ini. Kerana kita nakkan orang-orang muda bersama dengan orang lama, membina, mengislahkan, mereformasikan, mentajdidkan rumah Allah ini. Orang muda dia faham, tuan-tuan. Dia faham macam mana cara orang muda. Orang lama dia faham cara orang lama. Gabungan ini tak boleh dipisahkan. Ibarat isi dan kulit. Dan akhirnya hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita sama-sama melapangkan dada kita, mengambil intipati apa yang kita sembang-sembangkan tadi mengenai adakah masjid di hati kamu. Tuan-tuan, mau tak mau, banyak sudah kita melihat berapa banyak jenazah-jenazah yang akhirnya diusung pergi masuk ke dalam masjid, yang mana mereka-mereka ini kemungkinan besar tak pernah pun ruka'an sujadan menyembah Allah di dalam rumah Allah ini. Maka sebab itulah adalah lebih baik kita bersedia daripada awal. Semua kita akan pulang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badanan kedinginan. Tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan, orang akan usung jenazah kita masuk ke depan. Adalah satu mana punya orang, dia kata duduk semayang, jarang semayang masjid berjemaah. Sekali dia tengok ada jenazah, alamak jenazah, dia nak masuk dalam takut orang nampak, dia duduk kat luar.
Atas daripada jenazah punya saf lagi. Jenazah kat belakang ni, dia depan sana sikit. Satu budak sudah mai tengok, "Pak cik, minta maaf Pak cik. Kita nak semayang, kalau semayang jenazah ni kena belakang jenazah. Jenazah kena depan, kita kena belakang." Rupa-rupanya dia ni samsing kampung dusun, kampung ni dulu. Sudah silaplah budak ni tegur. Ni anak siapa tegur-tegur aku ni, aku nak semayang kat mana apa ni, rumah Allah ni. Mana aku ni semayang. Nanti tegur aku, "Hang siapa? Anak siapa?" "Tak ada pakcik, saya dengar ustaz dia apa ni, tak boleh depan daripada jenazah, kena belakang jenazah baru sah semayang jenazah kita. Berjemaah ni." Hang nak tahu. Ni tapak masjid ni dulu, aku duk main truk kat sini. Aku duk main pakau kat sini dulu. Hang kat mana? Hang pun tak tahu lagi ke alam mana. Ni yang nak pergi tegur aku. Oh, akulah nak semayang kat mana. Yang penting niat kita. Budak tu tegur lagi. Budak tu ada ilmu. Dia kata, "Pakcik bukan apa, tapi tak sah solat kita. Mesti jenazah depan, kita makmum belakang." "Pakcik cuma apa?" Habis bila masa aku nak kena pergi depan pula, asyik belakang aja. "Tak apa pakcik, pakcik meninggal dulu, insya-Allah ni nak letak depan juga." Oh, kasak je, kesak mayat ni budak ni. Tuan-tuan, maksud saya, yang tak pernah mai dalam masjid pun akan diusung jenazah ke pusara aman, bawa singgah kat masjid ni besok, tuan-tuan. Maka oleh sebab itu, jangan lupa kita semua akan mati dan kita semua akan dipertanggungjawabkan dengan amanah yang telah diberikan. Sebab itu, apapun di mana pun kita berada, marilah kita, tuan-tuan dan puan, kita sekarang masih dalam keadaan zaman Zul Isra wal Mi'raj. Seronoknya kita pada Nabi ni, mengingat kepada Nabi. Kalaupun tak macam Masjid Nabawi Asy-Syarif kita ini, tak macam Masjidil Haram, tak apa. Jadikan aura itu macam Masjid Nabawi, macam Masjidil Haram. Kita nak ada bau-bauan macam mana kita masuk Mekah, wanginya ya Allah. Kita masuk Raudhah, wanginya ya Allah. Sampai ada bukhur, sampai ada macam-macam orang bawa sekarang. Kita nak tengok jam dinding semua okey, kita nak tengok semua prasarana semua okey, orang selesa semayang, tuan-tuan puan. Sebab apa? Kita tak dapat pergi Mekah pun tak apa. Nama kita itu berjuta tahun besok baru boleh pergi, tak apalah. Yang penting rindunya hatiku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah. Insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Matanya yang
suka bercela, nampak yang di belakang dan di depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allah, sallu ala nabi. Allahu Allah habibi Rasulullah, dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam. Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Allahu Allah habibi Rasulullah, rambutnya ikal mayang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu Allah habibi Rasulullah, helaian bulunya tetapkan terus wujud, hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jaguh, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh kening seakan bersambung. Allahu 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 Allah, Allahu Allah habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah habibi Rasulullah. Allahu 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 habibi Rasulullah, habibi Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik pasti datang dari Tuhan punya dunia. Yang tak baik, yang terkurang, yang memang tak sempurna dari saya, yang memang cukup tak sempurna ini, yang juga dhaif ini, mohon memaafkan seandainya ada kata-kata kalam-kalam saya yang bukan kalam menenangkan, kalam yang mengindahkan, mungkin kalam yang mengguriskan tanpa saya sedar. Ampun maaf zahir dan batin, bukan itu tujuan saya. Sekadar untuk berkongsi apa yang diizinkan oleh Tuhan punya dunia pada malam ini. Terima kasih Al-Fadilatul Syekh Ustaz Firdaus, Ustaz Naim dan seluruh delegasi VVIP terhormat
Masjid Al-Bushra insya-Allah, dan juga kepada seluruh hadirin yang datang pada utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan terus bawa teman-teman terus datang bertandang ke Masjid Bushra dan masjid-masjid yang sama waktu dengannya. Even though surau-surau insya-Allah kita penuhilah di saat akhir zaman ini, kerana di sinilah tempat kita untuk sama-sama kita belajar melindungi diri khusus daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Kita tahu masing-masing sibuk menceritakan pasal kemunculan Dajjal. Yang penting tuan-tuan, jangan terlalu sibuk, sebab Dajjal pasti keluar, Nabi Isa pasti turun, Imam Mahdi pasti keluar. Yang penting tuan-tuan, kita terlalu sibuk membincangkan cerita Dajjal. Bukan tak boleh bincang, boleh, tapi jangan sampai tak boleh bergerak, tak buat apa-apa, takut sangat. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Dajjal tak keluar, Imam Mahdi pun tak mai lagi, Nabi Isa pun tak turun lagi. Yang mai dulu siapa? Malaikat maut mai dulu datang jemput kita. Kita pun tak jumpa, Dajjal tak jumpa, Imam Mahdi tak jumpa, apa tanya? Yang jumpa soalan-soalan mungkar dan nakir. Hati-hati. Yang penting bersedia. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.